أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita menunggu azan Isya ni, kita sambung semula pembacaan kitab Fadilah Ramadan, sambungan pada muka surat 725. Telah berkata pengarang kitab ini, Raisul Muhaddisin Syekhul Hadis Hadrat Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih. Kata Maulana Zakaria rahmatullah alaih, setelah menyebut tentang puasa, dan solat tarawih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menarik perhatian kita supaya mengambil berat terhadap ibadat yang fardu dan yang sunat. Pahala satu amalan sunat di dalam bulan Ramadan adalah sama dengan pahala satu amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Dan pahala satu amalan fardu pada bulan Ramadan adalah sama dengan 70 amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Setiap daripada kita perlu merenungkan setakat mana kita mengambil berat terhadap amalan-amalan yang fardu, dan setakat mana terdapat peningkatan di dalam amalan-amalan sunat pada bulan Ramadan yang diberkati ini. Kecuaian kita terhadap amalan fardu begitu ketara sehingga ada di antara kita yang tidur semula selepas bersahur sehingga solat fardu subuh terpaksa diqadakkan, ataupun setidak-tidaknya akan terlepas solat fardu berjamaah, seolah-olah kita sanggup bersyukur di atas makanan yang dimakan ketika bersahur dengan mengqadakkan satu perintah yang paling penting di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau setidak-tidaknya menunaikan salat fardu dalam keadaan cacat, kerana ulama fiqh menyatakan bahawa menunaikan salat fardu tanpa berjamaah adalah satu amalan yang cacat. Kerana ulama fiqh menyatakan bahawa menunaikan solat fardu tanpa berjamaah adalah satu amalan yang cacat. Di samping itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, solat orang yang berhampiran dengan masjid bukanlah solat kalau ia tidak ditunaikan di masjid. Orang yang duduk rumah dekat masjid, solat tu bukan solat. Kalau dia mampu pergi masjid, bagi orang laki-laki, dia kena solat di masjid. Melainkan dia uzur, sakit, dia tak mampu, ataupun tak selamat perjalanan dia, nak daripada rumah nak pergi masjid, kalau dia keluar, nyawa dia terancam, ataupun ditimpa wabak macam Covid dulu kan, nak pergi masjid dah isu Covid. Pada waktu itu pemerintah telah mengeluarkan satu arahan, semua orang solat di rumah. Pada waktu tu kita solat di rumah. Itu uzur nama dia. Tapi bagi orang yang sihat, orang yang ada kemampuan, rumah dia berhampiran dengan masjid, dia mesti solat fardu bagi orang laki-laki. Ni bagi orang laki-laki lah kan. Jadi kalau kita solat fardu di rumah, kita dengar azan, kita tak ada apa-apa keuzuran pun, kita mampu pergi, tapi kita tak pergi, tapi kita solat di rumah, kita solat, kita hanya dapat gugur kefarduan saja. Kefarduan kita tu gugur lah, tapi amalan kita itu kira salah kan? Dia menyanggahi sunnah Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi menerangkan, Nabi kata, Nabi marah dengan orang laki-laki yang rumah dia berhampiran dengan masjid atau dengan surau, dia sihat, dia mampu pergi masjid, tapi dia tak nak pergi masjid. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, aku ingin sahaja, kalau ikutkan hati aku ni, kata Nabi, aku ingin sahaja memerintahkan anak-anak kecil, anak-anak muda untuk mengumpulkan kayu api untuk aku, kemudian akan ku pergi dari rumah ke rumah. Mereka yang solat fardu di rumah tanpa uzur syar'i, lalu aku bakar rumah dia, kata Nabi. Marah Nabi, tapi Nabi tak bakar lah. Nabi kata, kalau ikutkan hati. Marah, Nabi marah tu kalau ikutkan hati tu. Aku nak panggil orang-orang budak-budak muda ni, kumpulkan kayu api, kemudian aku nak bawa kayu api tu, aku nak bakar rumah dia. Sebab apa? Sebab dia mampu datang ke masjid. Jadi kalau orang Islam semua sembahyang kat rumah, tak payah buat masjid, kan? Tak payah buat masjid. Jadi kadang-kadang kita ada satu kefahaman yang salah, kan? Jadi kalau semua orang nak sembahyang jemaah kat rumah, semua orang nak sembahyang dengan bini dia kat rumah, tak payahlah buat masjid. Imam pun balik rumah sembahyang dengan bini, Bilal pun balik rumah sembahyang dengan bini, makmum pun baliklah rumah sembahyang dengan bini. Kan ada orang cakap, saya berjemaah dengan anak bini saya. Tapi kalau imam pun bawa kefahaman macam tu, habislah masjid. Betul? Daripada imam, daripada Bilal, daripada makmum, semua orang balik rumah sembahyang dengan bini ke rumah. Dia bukan macam tu syariat ni. Syariat Islam ni dia bukan macam tu. Nabi SAW ni Allah utuskan dia sebagai rahmatul lil alamin, dia rahmat. Kemudian dalam kehidupan Nabi SAW ni, dia ada sunnah Nabi. Kemudian Nabi menerangkan sesungguhnya dalam sunnah Nabi ni dia ada sunanil huda, dia ada jalan petunjuk. Kata para sahabat, sunanil huda, barang siapa, kata Abdullah ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat sebagai seorang mukmin, maka dia hendaklah solat fardu di tempat mana azan diazankan. Dan sungguh Nabi kamu ni dia memiliki sunanil huda, jalan-jalan petunjuk. Dan di antara sunanil huda itu, jalan-jalan petunjuk itu adalah dengan menunaikan solat fardu di tempat mana azan dilaungkan, yakni di masjid. Jadi Nabi telah tunjuk umat ni, solatul maktubah orang laki-laki, solat fardu, kita mesti berusaha solat berjemaah di masjid. Tapi kalau orang tanya, macam mana Haji Ustaz, saya kerja dekat Sendayan tu, saya kerja dekat Sendayan, saya kerja dalam kilang. Saya pun kerja kilang dulu. Dalam kilang ada surau tak? Ada. Sekarang kilang semua ada surau, kan? Pejabat-pejabat kerajaan ada surau tak? Ada. Kalau kita tak dapat, disebabkan kekangan kerja kita tu menyebabkan kita tak boleh keluar masuk, pada waktu itu sunnahlah kita azan di tempat mana kita bekerja tu. Kalau kita ada surau kita tu, azanlah masuk waktu kita azan di surau kita tu, dan kita iqamat, kita solat berjemaah, kita cari orang untuk solat jemaah. Maulana Zakaria rahmatullah alaih, ketika dia menulis fadilat solat dalam kitab ni, dia bagi tahu tentang, dia tegur petani-petani di India. Maulana Zakaria sebenarnya bukan di India, di seluruh dunia Islam, kan? Tapi Maulana Zakaria ni sebab dia duduk di India, dia tulis tentang, dia teguran dia kepada peladang petani-petani di India, pesawah-pesawah di India ni, ladang-ladang yang besar. Kata Maulana Zakaria, umumnya petani-petani di India ni, umumnya petani-petani ni, kalaulah dia solat, kebanyakan mereka ini, daripada pengamatan daku, kata Maulana Zakaria, aku dapati kalau ada yang solat, mereka lebih suka solat secara sendirian. Kalau dia solat, dia suka solat sendiri. Jadi kata Maulana Zakaria, kalaulah mereka berada di sawah ladang dia, mereka bekerja di ladang,
daripada pagi sampai petang. Apalah salahnya, kata Maulana Zakaria, mereka bermesyuarat di kalangan mereka tu, tetapkan satu waktu, tetapkan satu tempat di ladang mereka. Masuk waktu azan, kan, kita kerja dekat satu ladang, kita mesyuarat, semua ni orang Islam, kita mesyuarat lah. Dia kata kita zuhur masuk lebih kurang 1:30, okey lah, 1:45 kita kumpul kat sini, satu orang azan dan solat. Jadi Maulana Zakaria tegur, jadi sebenarnya kita tak ada alasan, di mana saja kita berada, berusahalah untuk solat fardu secara berjemaah. Bila balik rumah kita ada masjid, ada surau, berusahalah untuk keluar daripada rumah kita dan solat di belakang imam. Dan bagi kaum wanita, sunnah dia, orang wanita, isteri kita, dia kena solat di awal waktu. Kita pun kena solat awal waktu, isteri kita pun kita kena pesan, masuk waktu, awak kena solat di awal waktu. Laki pergi masjid, melainkan isteri kita ni mu'alaf, baru masuk Islam, mungkin kita nak ajar dia masail tentang solat, tapi takkanlah ajar solat sampai berbulan-bulan, sampai kita tak pergi masjid, kan? Jadi dia ada dia punya garis panduan dia, kan? Jadi balik kepada keterangan ini, maka kerana ulama fiqh menyatakan bahawa menunaikan solat fardu tanpa berjemaah adalah satu amalan yang cacat. Di samping itu, baginda Rasulullah SAW telah bersabda, salat orang yang berhampiran dengan masjid bukanlah salat kalau ia tidak ditunaikan di masjid. Kemudian ditulis di dalam kitab Mazahirul Haq bahawa orang yang bersalat dengan tidak berjamaah tanpa sebarang uzur, walaupun terlepas dari tanggungjawab yang difardukan, namun dia tidak akan mendapat pahala untuk solat itu. Ulama fiqh kata pahala tak dapat, tetapi kefarduan tu gugur. Maknanya solat fardu tu dia solat, kefarduan dia tu terlepas. Tapi ulama fiqh kata apa? Dalam kitab Mazahirul Haq, dia semayang tapi dia tidak berjemaah tanpa sebarang uzur. Dia tak sakit pun, tapi sahaja, walaupun dia terlepas daripada tanggungjawab yang difardukan. Maknanya semayang tak? Saya semayang, tapi saya semayang kat rumah. Dengar tak azan? Dengar? Boleh tak datang masjid? Boleh. Ada motor? Ada. Ada kereta? Ada. Motor ada, kereta ada, basikal ada. Jauh tak rumah? Tak, dekat. Apa sebab tak datang masjid? Malas. Saya semayang kat rumah. Saya semayang. Jadi kata ulama fiqh, bagi orang macam ni, kefarduan dia gugur. Dia dah melaksanakan solat tu, namun dia tidak akan mendapat pahala untuk solat tu. Tak ada pahala, kan? Tak ada pahala. Kemudian kebanyakan orang terlepas solat maghrib ketika Ramadan ni, ketika puasa ni. Banyak orang, kebanyakan orang, kata Maulana Zakaria, terlepas solat maghrib secara berjamaah kerana berbuka puasa. Sebab nak buka puasa ni, kita terlepas semayang fardu maghrib berjemaah. Kenapa kita buka di masjid? Boleh tak kita buka kat rumah? Boleh. Boleh, tak salah. Tapi kita kena pastikan buka puasa kita kat rumah tu jangan sampai kita terlepas semayang maghrib di masjid. Betul? Kalaulah semua orang fikir nak buka puasa kat rumah, semua orang fikir nak buka puasa kat rumah, semua orang fikir nak semayang kat rumah, dengan imam-imam masjid Rahang sekalipun fikir, habislah masjid. Masjid tak ada azan. Betul cikgu? Kalau daripada pengerusi masjid
ahli jawatan kuasa masjid, imam masjid, imam 1, imam 2, imam 3, Bilal 1, Bilal 2, siap pegawai masjid, semua fikir maghrib, semua buka puasa kat rumah. Lepas tu semua semayang kat rumah, habislah masjid. Jadi kenapa kita lebih afdal buka kat masjid bagi kaum lelaki-lelaki? Supaya mudah kita semayang di masjid, dan kita tak nak terlepas takbiratul ihram. Jangan kerana puasa, jangan kerana buka puasa kita terlepas takbiratul ula dengan solat fardu di masjid. Saya nak buka puasa kat rumah, boleh? Bukalah kat rumah. Masjid bagi 20 minit baru kamat. Makan lebih kurang sikit, lepas tu start motor. 10 minit makan buah sikit ke apa ke. Ini kita makan, dah kenyang, baru kita semayang seseorang kat rumah. Allah, habislah kita, kan? Itu syaitan tipu kita. Dalam buka puasa pun syaitan tipu kita. Tak apalah, kau semayanglah kat rumah, kau makanlah dulu. Kau makanlah dulu. Adi dah nala adi, kan? Makan betul-betul, kan? Dah kenyang dah senawa sampai 3 kali. Lepas tu kita semayang sendiri kat rumah. Rugilah kita, kan? Jadi kita nak jaga satu, nak amalkan puasa, kita terlepas takbiratul ula, kan? Itu sebabnya kita galakkan buka puasa di masjid. Sebab apa kita puasa di masjid? Senang, cepat dah makan, cepat minum, semayang, dapat semayang maghrib. Ada setengah orang dia makan lebih kurang kat masjid, dia nak jaga semayang jemaah. Lepas semayang maghrib dia pun balik, baru dia apa? Dia makan. Jadi bagi orang yang sayang jaga semayang jemaah ni, dia akan jagalah semayang jemaah dia. Orang yang tak jaga semayang jemaah ni, dia takkan jagalah jemaah dia, kan? Bukan saja maghrib, 5 waktu pun tak jaga, kan? Jadi balik kepada keterangan ini, kata Maulana Zakaria rahmatullah alaih, kebanyakan orang, kata dia, pengamatan dia, kebanyakan orang, kerana disebabkan buka puasa ni, dia terlepas solat maghrib secara berjamaah di masjid kerana berbuka puasa, apatah lagi untuk mendapat rakaat pertama ataupun takbiratul ihram bersama imam. Maka ada juga yang terlalu gairah menunaikan solat tarawih sehingga mereka menunaikan solat isyak sebelum waktu dia. Ada orang pula, kata Maulana Zakaria, dia terlalu gairah nak semayang tarawih, suka nak semayang tarawih. Dia punya gairah tu sampai isyak belum masuk dia dah semayang isyak, sebab dia nak kejar semayang tarawih tu. Ada Maulana Zakaria tulis ni dalam kitab dia, kan? Maka beginilah, kata dia, beginilah keadaan solat fardu kita pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Sedangkan solat merupakan fardu yang paling penting. Disebabkan satu fardu, 3 fardu yang lain telah disia-siakan. 3 solat fardu ini adalah solat yang biasanya diabaikan, sedangkan kita nampak dengan mata kita sendiri bahawa terdapat juga solat fardu zuhur dikorbankan kerana kita tidur pada waktu tengah hari. Bulan puasa ni tuan-tuan, bulan puasa ni bulan yang tak produktif. Tahu? Siapa cakap bulan puasa produktif ni membohong. Bulan puasa ni bulan yang tidak produktif. Biasanya pasal orang puasa, orang bangun awal pagi untuk sahur. Lepas subuh, lepas beberapa jam, biasa kadang orang ngantuk. Lepas subuh kadang orang ngantuk. Kadang-kadang orang bangun pagi, dia pergi kerja, masuk tengah hari kan pukul 12 dah menguap dah, perut dah berbunyi, dah lapar, badan dah lemah. Masuk pukul 2 tu badan dah paras gula pun dah turun, paras sugar dah turun dah. Tahu? Saya pun orang pejabat juga, saya tengok pejabat saya, majoriti dulu kerja kilang pun macam tu. Budak kerja kilang pun macam tu. Kalau budak kerja kilang, saya minta maaf lah orang kerja kilang ni, tapi saya beritahu, kalau kilang tu jaga dapur, jaga furnace yang panas-panas ni, kebanyakan tak puasa. Kebanyakan budak tak yang puasa tapi ramai juga yang tak puasa. Pasal apa? Dia main dengan dapur, dia main dengan api. Kilang nak main dapur, furnace main dengan furnace. Mana yang puasa tu puasalah,
Jadi biasa tengah hari tu orang dah mengantuk, cari peluang nak tidur, lari pergi surau, tidur. Lepas Zuhur tu badan dah tak bermaya dah, nak tengok jam, kejap-kejap tengok jam, pukul 4 nak balik. Balik rumah mandi apa semua, dah lapar, dah tak daya dah, lemah dah. Pergi sembahyang nak buka, dah buka puasa badan dah lesu, dah minum air batu kan, dah lesu. Jadi memang bulan Ramadan ni dia tidak produktif. Jadi memang Allah SWT jadikan bulan Ramadan ni bulan untuk kita rehat. Allah jadikan Ramadan bulan untuk kita amal ibadat, untuk solat, untuk banyakkan solat, banyakkan membaca Quran, banyakkan zikir, banyakkan doa dan rehat. Dan rehat. Urusan dunia kita tu kita kurangkan sikit kan, sebab dia tak produktif kan. Kalau kat pejabat tu orang fikir nak tengah hari dah nak tidur dah. Kaki tangan yang perempuan lagi kesian kan. Siapa yang kerja di pejabat, yang perempuan-perempuan, yang wanita, dia kesian. Kalau kita bangun pukul 5, dia bangun pukul 4 kan. Isteri kita, mak kita kan, dia bangun pukul 4, dia nak panas lauk itu ini, tak cukup. Lepas tu dah lepas subuh nak cuci pinggan itu ini, siap dia anak nak pergi sekolah, lepas tu dia pun nak pergi kerja. Betul kan, dekat pejabat dia nak kerja lagi sampai petang, kan petang lari balik, terkejar pergi family store, lari beli sayur, beli ikan, lari balik nak masak, nak buka. Dah buka lagi tak berhenti kerja lagi, cuci pinggan itu ini. Bulan Ramadan tu penat. Jadi Allah Ta'ala memang jadikan bulan Ramadan ni untuk orang mukmin, bulan untuk kita perbanyakkan solat, perbanyakkan zikir, banyak baca Quran, banyak doa dan rehat. Kita bagus lepas tarawih ni, elok bagus tidur awal kan? Kita tidur awal takut kadang-kadang kalau kita orang bekerja, pagi kita nak kerja. Kalau kita dah pencen, jangan ikut orang pencen. Orang pencen lain. Orang pencen dia ada banyak masa kan, dia boleh tidur pagi, petang pun dia boleh tidur. Dia tidur malam pun tidur, pagi pun dia boleh tidur, petang pun dia boleh tidur. Saya dah pencen, saya boleh relax. Tapi orang muda yang masih bekerja, dia tak boleh macam orang pencen kan? Melainkan dia orang businessman kan. Bulan Ramadan tu dia kedai dia toke, dia toke restoran NKI Bistro, pekerja jaga, bos dekat rumah. Pakai apa? Pakai CCTV je tengok kedai tu. Kan? Malam datang kira duit. Dia kira duit. Jadi dalam bulan Ramadan ni, saya pesan, dalam bulan Ramadan ni perbanyakkan solat, zikir, doa, baca Quran dan rehat. Kemudian dia kata 3 solat fardu ini adalah solat yang biasanya diabaikan. Sedangkan kita nampak dengan mata kita sendiri bahawa terdapat juga solat zuhur dikorbankan kerana kita tidur pada waktu tengah hari. Dan solat asar dikorbankan kerana kita sibuk membeli belah untuk berbuka puasa. Zuhur pun kita tak semayang jemaah, kita tidur. Time orang azan asar, kita bazar Ramadan. Waktu subuh orang pergi masjid, kita lepas sahur tidur. Tu dia kata, Maulana Zakaria kata, waktu zuhur orang pergi masjid, kita masih tidur. Waktu asar orang pergi masjid, kita nak sibuk pergi bazar. Jadi bila semayang jemaah kita nak jaga. Jadi kita kena aturkan waktu kita bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan semayang fardu ni berjemaah di masjid jangan ditinggalkan. Berusahalah untuk jaga solat fardu berjemaah. Uruskan masa kita dengan baik. Kan, kita tengok time kan, tuan-tuan, jam ni yang kita pakai ni kan, semua orang ada jam. Sekarang ada jam lagi mahal punya jam. Apa nama jam tu? Bukan yang boleh tengok jantung lah, boleh apalah, smart apa? Smartwatch. Tuan-tuan, zaman Nabi SAW dia tak ada jam. Zaman Nabi mana ada jam? Sahabat tengok waktu semayang, sahabat jaga waktu semayang, tak ada jam.
Sahabat nak semayang, sahabat tengok peredaran matahari. Sahabat dekat kebun kurma, nak tahu waktu semayang dah masuk, pakai apa? Pakai kayu tu. Bilal radhiyallahu azan di Masjid Nabawi, dia bukan azan macam Masjid Rahang atau Masjidil Haram pakai speaker puluh-puluh ribu. Tak ada. Bilal radhiyallahu dia akan azan di belakang masjid. Kita azan depan. Sebab mikrofon dekat depan. Bilal radhiyallahu dia semayang, dia azan luar masjid, di belakang masjid. Dia ada satu tempat yang ditinggikan. Bilal radhiyallahu pergi ke atas tu, Bilal azan. Satu orang yang azan tak pakai mikrofon, saya tanya tuan-tuan, berapa jauh suara dia boleh pergi? Saya rasa paling jauh sampai kedai Cina ni je. Saya tak rasa sampai Haji punya kedai Ucit. Tak sampai. Mungkin sampai kedai Cina ni je. Satu orang berdiri dekat luar azan, tak ada mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia main suara sampai kedai Cina saja. Tu hotel tak dengar. Kan? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam azan, tapi para sahabat mereka bukan tunggu azan. Mereka bukan tunggu suara azan. Mereka datang masjid sebelum azan. Tu beza. Dia datang masjid sebelum azan. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, tapi alhamdulillah setelah masa berlalu, Allah Ta'ala beri ilmu ni, ilmu buat jam. Jadi bila kita pakai jam, sebenarnya tujuan kita pakai jam ni, beli mahal-mahal untuk apa? Sebenarnya kita beli jam supaya kita boleh jaga waktu semayang kita. Apa guna kita pakai jam ratus-ratus ribu, tapi sudahnya kita mati masuk neraka, Allah bakar kita. Beli jam ratus-ratus ribu, tapi bila mati Allah bakar kita bersama dengan jam kita, Allah bakar. Sebab apa? Kita tinggalkan waktu solat. Jadi kalau kita beli jam mahal dengan niat supaya saya boleh jaga waktu solat. Jadi kalau kita beli jam mahal-mahal, kita tak boleh jaga solat, jadi tak berguna jam kita. Jam kita ni tidak bawa kita hampir dengan Allah Ta'ala. Jam kita telah bawa kita jauh daripada Allah. Kita beli kenderaan yang mahal-mahal, tak salah. Tapi kalau kita beli kenderaan mahal-mahal, kenderaan tu kita tak boleh guna datang semayang, kenderaan tu tak manfaat pada kita. Walaupun kita nampak dia bawa kita pergi kerja, dia bawa anak kita pergi sekolah, kan? Itu orang kafir pun beli kenderaan tu. Orang kafir pun beli kereta. Tapi kereta itu tidak bawa dia dapat mengenal Allah SWT. Itu sebabnya apa saja manfaat yang kita dapat, jam, harta kesenangan, kereta, rumah, apa saja yang kita perolehi, kita kena pastikan itu semua Allah akan tanya kita. Di akhirat besok Allah akan tanya kita. Allah bagi aku bagi kau rumah, aku bagi kau kenderaan, aku bagi kau jam, aku bagi kau kenikmatan, semua aku bagi. Akhirnya Allah ulang-ulang beritahu dalam Quran, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Aku dah bagi kau banyak nikmat, sekarang nikmat aku yang mana yang kau dustakan? Apakah seluruh nikmat yang telah aku beri ini dapat membawa kau kepada aku, kata Allah. Jadi kalau semua nikmat yang aku bagi kau, kau tidak dapat datang kepada aku, nikmat ini tidak berguna untuk kau. Akhirnya Allah akan humbankan kita bersama seluruh nikmat kita dalam neraka Allah SWT. Jadi berhati-hati. Jadi saya pesan dengan diri saya, dengan tuan-tuan, ambillah iktibar dan gunakanlah segala manfaat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni untuk menghampirkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi insyaAllah tuan-tuan, saya berhenti takat ni dulu. InsyaAllah kita akan sambung besok malam lepas maghrib insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.